Baik, Ya, Auda. Alhamdulillah ya, kembali kita bersama lagi. Auda bersama kami di Rampai Pagi dan sekarang kita sudah masuki ke segmen terakhir kita pada pagi ini. Seperti biasanya di bulan Ramadan ini kita bawakan satu lagi ceramah Ramadan bulan mulia. Kali ini kita akan memperkatakan ya Intan ya, keutamaan puasa 6 di bulan Syawal. Itu dia. Alhamdulillah, dan pagi ini kita telah pun menjemput ustazah kita, iaitu Yang Mulia Ustazah Siti Nur Aziah binti Haji Asli. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah ya, terasa kita telah pun berada di hujung bulan Ramadan. Jadi tinggal beberapa hari saja lagi ya kita akan melangkah ke bulan Syawal ini. Jadi untuk kita ni beristiqamah ni Ustazah, ya amat penting ya. Jadi untuk mukadimah Ustazah, apakah antara keistimewaan bagi orang yang rajin berpuasa? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih beri kita kesempatan hidup lagi kita waktu ni. Pasal berapa ramai yang indah sempat bertemu dengan Ramadan, Allah sudah tarik nyawanya. Ini kesempatan kita, Allah hidupkan kita. Kita tanya diri kita, bagaimana sudah kita menggunakan kesempatan Ramadan yang Allah berikan ini? Adakah kita merasa apa perasaan bis kita hari ini? Adakah kita merasa hari ini kita terlalu excited ataupun gembira kerana kedatangan Syawal, sibuk terpulang kan hari raya, ataupun adakah kita bersedih kerana Ramadan akan meninggalkan kita? Asal kita sudah berada di 28 Ramadan, sekarang malam mungkin tarawih terakhir untuk kita. Gunakan masa sebenar-benarnya gift yang Allah bagian ya, bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana matlamat sebenar bulan Ramadan itu iaitu kita berpuasa adalah kalau ia dikerjakan dengan penuh penghayatan dan keimanan, ia akan sebenarnya dapat membentuk manusia tu menjadi lebih bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang kira-kira tafsirannya, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru di sini, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Ditafsirkan moga-moga kamu bertakwa. Tapi sebenarnya la'allakum tattaqun di sisi Allah adalah pasti kamu akan bertakwa. Bagaimana kan bertakwa? Kalau kita benar-benar menjalankan ibadah puasa itu dengan penuh keikhlasan, pasti keluar dari Ramadan akan menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Dan orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa ini dengan keimanan dan keikhlasan, mereka ini sebenarnya layak untuk mendapat pelbagai banyak kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara nikmat orang yang rajin berpuasa adalah Allah sediakan satu syurga, iaitu syurga Ar-Rayyan. Satu pintu syurga namanya syurga Ar-Rayyan. Ini akan dimasukkan orang yang indah puasa. Dalam syurga Ar-Rayyan ini akan dimasukkan cuma kepada orang-orang yang berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di syurga ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak ada yang memasuki kecuali orang yang berpuasa. Ada yang berkata, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka berdiri. Tidak ada seorang pun yang memasukinya kecuali mereka yang sudah masuk, yang berpuasa. Apabila mereka masuk, pintu pun ditutup. Tidak ada yang boleh masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa satu hari sahaja di jalan Allah, nescaya Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka selama 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Tadi Allah bagi syurga Ar-Rayyan. Di samping itu, kenapa puasa ini terlalu istimewa?
ia terlalu istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana ibadah puasa ni Allah sendiri yang membagi ganjaran. Indah tahu, ulama pun mungkin indah tahu berapa ganjaran yang Allah beri. Itu semua dari Allah. Kalau yang lain-lain dapat lagi ada formula-formula, tapi dengan puasa ia adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya, dapat diperiksa sendiri dan dinilai baik buruknya, melainkan amalan puasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Aku sendiri yang dapat memeriksa dan menilainya. Oleh sebab itu, aku sendirilah yang akan menentukan berapa banyak balasan yang perlu diberikan kepada orang yang berpuasa atau kelebihan orang yang suka berpuasa. Selepas ini, kan mau berpuasa lagi kah atau sudah stop? Cukup puasa Ramadan. Ya, Alhamdulillah. Jadi itu sedikit yang dapat kita ketahui bersama keistimewaan bagi orang yang rajin berpuasa. Ya. Jadi Ustazah, kalau tadi kita menyentuh mengenai dengan topik kita menyentuh mengenai dengan puasa 6 ya. Jadi apa keutamaan atau kelebihan puasa 6 Syawal ini? Alhamdulillah. Ibn Rajab Al-Hanbali menyatakan di dalam kitabnya bahawa puasa di dalam bulan Syawal dan Syaban itu sebenarnya ia seperti sembahyang rawatib. Sembahyang rawatib ada qabliyah dan ba'diyah. Untuk apa dua ni? Untuk menampal kekurangan-kekurangan yang ada terdapat di dalam amalan fardu. Cuma itulah juga puasa bulan Ramadan. Sebelumnya ada Syaban, disunatkan juga berpuasa di bulan Syaban, dan ini akan datang insya-Allah puasa di bulan Syawal. Persoalannya di sini sebenarnya kehadiran Syawal itu bukan semata-mata meraih kejayaan melipat ganda amal ibadat sepanjang Ramadan. Sebaliknya, dari puasa Ramadan ia menjadi pengukur sama ada dalam bulan puasa yang berlalu itu, Ramadan yang berlalu ini, adakah ia memberi infak yang sebaiknya kepada jiwa kita ni ataupun tidak. Dan dalam menilai sejauh mana kedudukan puasa Ramadan seorang muslimat tu, maka puasa 6 boleh dianggap antara kayu pengukur tahap ketakwaan setelah ia berjaya melaksanakan sebulan puasa. Artinya ia sudah benar-benar berpuasa Ramadan, insya-Allah bulan Syawal mudah baginya, senang. Sama ia berazam aku mesti berpuasa bulan 6 ini. Atau menampakkan kayu pengukur macam mana ia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau orang yang macam barat rasanya akan berpuasa di bulan Ramadan itu pasti barat baginya untuk melakukan puasa 6 Syawal. Dan sesungguhnya seperti yang terdapat hadis, kebanyakan manusia melakukan puasa wajib dan dapat lari dari kekurangan dan kecacatan. Oleh itu puasa sunat inilah yang akan memperbaiki dan menyempurnakannya. Di antara kelebihan puasa 6 bulan Syawal ialah mendapat kebaikan selama setahun seperti yang dijanjikan dalam hadis riwayat oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Yang maksudnya barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Kefahaman daripada hadis yang Rasulullah nyatakan ini bahawa puasa 6 hari selepas bulan Ramadan akan diberi pahala seolah-olah berpuasa selama setahun itu, macam mana? Macam mana boleh ia jadi macam setahun? Para ulama menghuraikan rahsia di sebalik ganjaran tersebut dengan mendatangkan dalil bahawa setiap amal kebaikan manusia ia akan digandakan kepada 10 kali ganda. Artinya selama sebulan penuh kita berpuasa Ramadan kali ganda dengan 10 iaitu 300 kali ganda. 300 kali ganda sudah? Betul. Kalau kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, 6 kali lagi 10 60 hari. 60, ya. Artinya total 360 hari bersamalah dengan masa setahun. Itu cara formula yang ulama bagi guide saja. Tapi sebenarnya ini ibadah puasa yang cuma di sisi Allah yang memberi pahala. Indah mustahil waktu di bulan Ramadan ini Allah gandakan mengikut keikhlasan seseorang atau mengikut keimanannya. Indah mustahil kena gandakan sampai 700 kali ganda sebenarnya. Itulah wallahu alam. Ini macam apa kelebihannya seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Itu pun sudah macam masya-Allah
kalau ikutkan banar-banar diri ni memang Indah dapat berpuasa sepanjang tahun, tapi ini formula. Setelah sebulan, inilah tambah lagi 6 hari. Insya-Allah seakan-akan orang itu berpuasa sepanjang tahun. Jadi jelas sekali Ustazah ya, betapa rahmat Allah itu sangat Masya luas Allah, sebetulnya. Masya Allah. Hanya tinggal pada kita saja selaku diri insan sendiri. ataupun hambanya untuk melaksanakan ataupun indah. ingin betul-betul meraih ya peluang yang diberikan. Jadi Ustazah, kita ingin mengetahui bilakah puasa 6 ya, iaitu puasa sunat 6 Syawal afdal dilakukan, dan adakah ia dilaksanakan secara berturut-turut ataupun secara berasingan? Mungkin dapat dijelaskan secara rincinya, silakan. Alhamdulillah, puasa 6 paling awal bolehlah kalau orang terlalu semangat Ya. Syawal kedua boleh dah start. Jangan terlampau over semangat. Hari pertama deku mau adalah berpuasa Atau haram tu, atau haram. Ingat Ya. perlu diingat. Mungkin ada yang terlalu excited sudah kan Ya. puasa 6. Boleh dilakukan. Yang paling afdal start 2 Syawal, dan paling afdal adalah berturut-turut. Paling afdal. Tapi tidak ada masalah. Boleh saja dilaksanakan anytime, any day sepanjang bulan Syawal itu. Kerana apabila Rasulullah menganjurkan puasa sunat 6 hari ini, baginda menyebut Syawal secara umum tanpa baginda menentukan hari-harinya. Puasa 6 itu sunat, ingat, puasa 6 sunat dikerjakan oleh orang yang berpuasa penuh di bulan Ramadan dan juga orang yang indah penuh. Tapi kenapa ia indah puasa? Kerana disebabkan keuzuran syar'i seperti kita kaum Hawa, kedatangan darah haid, nifas ataupun orang yang sakit ataupun orang yang musafir. Mungkin waktu Ramadan diorang berbuka, indah puasa, tapi diorang masih dibenarkan untuk puasa 6. Dan bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, ini ramailah jua. Hakikatnya wujud jualah. Ada hamba Allah yang tahu sudah puasa Ramadan wajib, tapi ada juga yang meninggalkan. Ada yang sekali, puasa kau esok, aku indah kali macam kau indah tahan ke lemari. Ada tu. Saya sendiri pernah mendengar di kedai macam tua bersudah 30 lebih kali umur orang, atau boleh yang ingin hatinya kan puasa akhir indah. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan yang tertentu, sengaja lah yang sengaja, orang ini indah boleh diharamkan untuk melaksanakan puasa sunat 6 ini. Wajib dalam qada dulu. Kalau 15 hari itu anda puasa, qada dulu 15 hari. Sampai anda tu puasa 6 bulan Syawal. Ustazah, sekiranya mereka ini ingin kira qada tapi pada masa yang sama puasa 6, macam mana tu? Apa hukumnya? Okey. Ia mengqada indah dapat. Pasal ia mesti qada dulu. Pasal asing-asing lah. Asing. Pasal ia meninggalkan dengan sengaja. Orang yang boleh menyatukan puasa qada dan puasa sunat ini, orang yang tinggal puasanya macam tadi, yang ada sebab keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Orang yang haid, nifas, orang yang sakit, orang yang musafir, boleh saja. Itu diperbolehkan ya? Itu boleh. Diperbolehkan. Ada 3 cara orang yang meninggalkan, orang yang ada keuzuran syar'i ini, ia boleh saja paling afdal kalau ia mampu puasa sunat 6 dulu, barutah ia qada. Tapi di bulan Syawal, cuba yang terbaik. Tapi itu yang lebih afdal. Tapi kalau rasa mampukah ku indah, boleh tu in one. Niat qada dan niat puasa 6 akan dapat dua-dua. Pastikan niat dua-dua, jangan niat satu. Kalau niat satu akan dapat satu saja. Lebih untung kalau niat puasanya tu waktu Isnin Khamis, dapat 3 lagi. Qada, puasa Isnin Khamis, sunat Isnin Khamis dan sunat Syawal, dapat 3 in 1. Ini dibolehkan. Dan ada juga boleh ia puasa 6 Syawal dan qada anytime selain bulan Syawal pun boleh, tidak ada masalah. Mana sajalah, kan mau yang mana. Tapi tiga-tiga dilakukan ini tetap indah sama ganjaran dengan kaum Hawa yang full puasanya 30 hari, lepas tu puasa 6 hari. Mungkin yang boleh sama, yang pertama tadi, ia qada dulu, lepas tu baru ia puasa 6, tapi di bulan Syawal. Itu bolehlah, boleh menyamai. Tapi yang 2 in 1, walaupun ada ekstra di sana, tetap indah menyamai dengan orang yang full puasanya. Lepas tu ia berpuasa 6. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Jadi Ustazah, satu lagi pertanyaan, kemuskilannya. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal, apakah ianya dapat disatukan dengan puasa nazar? Ia bernazar. Dia katanya Wajib kalau dan wajib.
Ah? Macam mana tu? Qada sama boleh. Boleh? Boleh disatukan. Boleh, ha? Nazar Sama ia je, menjadi niat wajib? perlu dua. Aha. Boleh, ha? Boleh. Okey. Atau sama dengan qada. Qada tu kan wajib. Wajib Okey. seseorang tu mengqada puasanya macam Ya. kami ya. Wajib Jadi, kami mengqada. niatnya pun Nazir, dua lah. dua. Niat Ya. tetap dua je. Baik. Jadi tapi Yang persoalannya penting, boleh. 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 Nazar boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustazah seterusnya, bagaimana keadaan orang yang berpuasa Syawal bagi menghadiri rumah terbuka? Maklum saja kalau bulan Hari Raya ini memang kita ni Lazim akan lah tu. menerima Sabar, banyak jemputan rumah Insya terbuka. Allah. Jadi bagaimana kalau seorang itu ia berpuasa, jadi ia datang untuk menghadiri rumah terbuka, adakah ia boleh ni sungkai ni? Macam Berbuka nyamannya lah makanan ni ya. Okey. Untuk menjaga hati kah Oh, macam mana? Perlu ditekankan di sini, orang yang berpuasa sunat, Ya. orang yang berbuka puasa dengan sengaja, ia puasa sunat saja tu tapi ia berbuka dengan sengaja indah ada alasan atau Kena adalah pujuk makruh. rayu lah, Tak. contoh. Ini belum lagi. Ia puasa, niat puasa sunat tapi indah ada sebab makan tahkunya itu makruh. Pasal tak ada sebab. Tapi kalau orang yang puasa sunat ada sebab ni, sebabnya apa ni? Orang yang manggil open house, lebih-lebih lagi keluarga ataupun best friend yang datang semua pasal kamu ni aku mau masak macam tu. Itu boleh, dibolehkan tiap Dibolehkan, untuk pasal ia puasa sunat kan, bolehkan ia untuk berbuka. Untuk apa? Untuk menjaga hati orang yang memanggil. Tapi kalau yang beritahu arah kawannya tu geng, aku puasa ni, terus aku puasa kadang macam tu, indah aku dapat. Baik, okeylah kalau puasa, kalau kan puasa indah apa tu, yang lebih baik teruskan puasa. Ia ikut keadaan orang yang manggilan ini. Makan jangan kamu dah makan. Aku ni mau masak. Memang khusus untuk kamu ni, itu dibolehkan. Tapi sebaiknya kalau tuan rumah tadi, it's okeynya. Kalau kan puasa pun okey, sebaiknya teruskan berpuasa, tapi ia boleh mendoakan. Doakanlah orang yang memanggilan ni, kerana doa orang yang berpuasa mustajab. Atau orang yang puasa sunat. Orang yang puasa qada, yang tu in one, macam saya lah, fikir qada terus tu in one. Orang yang qada, orang yang puasa nazar, tu in one tadi, indah dapat ia sukai. Ya mesti. Kalau kena panggil pun boleh attend saja, tapi puasa wajib indah dapat bersungkai pasal ia puasa wajib. Atau yang perlu diingat. Kalau puasa sunat boleh sungkai anytime. Artinya untuk rasa selamat baik niat puasa niat saja sunat. Pasal kalau puasa qada ataupun puasa nazar tadi ia adalah wajib. Indah boleh. Indah dibenarkan untuk bersungkai. Wallahu a'lam bissawab. Menarik sekali ya sebetulnya Intan ya persoalannya ataupun tajuk yang kita bawakan kali ini sebagai persiapan kita ni untuk orang menghadapi nanti suasana Syawal. Siapa yang bercadang ataupun berniat untuk melaksanakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, setidak-tidaknya kita ni sudah mengetahui ya akan serba sedikit mengenai dengan kedudukannya ya Ustazah ya. Mungkin untuk sebagai tambahan lagi Ustazah sebelum kita mengakhiri ceramah Ramadan kita ataupun ialah segmen kita untuk kali ini ialah mungkin saranan ataupun apa yang terbaik yang terkandung dalam puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Kelebihan-kelebihan yang diberikan. Okey, alhamdulillah setelah kita mengetahui betapa besarnya sebenarnya kesinambungan bagi kita telah pun berpuasa sebulan Ramadan dan puasa sunat 6 hari ini ia menjadi pengukur. Kadang-kadang orang melihat di sana, puasa 6 ya, alhamdulillah artinya Allah terima puasanya. Kalau puasa 6 pun ia indah mahu, sampai bila lagi? Bukalah hati ya tu. Kalau selama ini indah pernah berpuasa 6, mudah-mudahan Allah pilih yang ada melihat ini, siapa yang mendengar jua, Allah pilih sama-sama kita melaksanakan puasa sunat 6 di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kita tergolong daripada janji Allah itu tadi, la'allakum tattaqun. Kalau orang itu la'allakum tattaqun, kamu pasti akan bertakwa. Kalau benar kita mendapat title takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mudah saja lagi kita akan istiqamah.
dengan amalan. Tadi puasa, amalan puasa pun kita akan istiqamah. Isnin Khamis pun kita akan cuba juga untuk berpuasa dan amalan-amalan yang lain. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan kita bantai, insya-Allah di luar Ramadan pun kita akan istiqamah untuk beramal. Mudah-mudahan kita semua ni tergolong daripada hamba Allah yang lebih lagi bertakwa dan kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Melaksanakan amalan-amalan sunat, membanyakkan amalan-amalan sunat di samping memang kita melaksanakan amalan wajib bagi menambal-nambal perkara yang wajib-wajib itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita berjumpa di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Allah ya. Alhamdulillah, itu dia sudah bersama kita bersama dengan Yang Mulia Ustazah Siti Nur Aziah binti Haji Asli dalam ceramah Ramadan bulan mulia, di mana kita telah pun mengetahui bersama mengenai dengan keutamaan puasa 6 di bulan Syawal, dan mudah-mudahan ianya memberi pencerahan dengan lebih jelas lagi mengenai dengan puasa 6 di bulan Syawal ini.